رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Muka surat 72 yang keempat wajib dikerjakan semua ibadat badaniyah. Badaniyah ni ibadat-ibadat yang dikerjakan oleh anggota badan. Dia panggil emas hak Jawi. Hak Jawi muka surat 72. Hak Rumi tak tahu. Tiga. Satu tak tahu. Habis dah. Pekerjaan tak habis. Pekerjaan sikit. Ratang dah. Dah ratang ni. Dia ada pada cat lagi. Cat. Jadi wajib dikerjakan semua ibadat badaniyah, iaitu ibadat-ibadat yang dikerjakan oleh anggota badan. Dia ada ibadat lisaniyah, dia ada ibadat badaniyah. Semua jadi ibadat. Lidah jadi ibadat, anggota badan kita jadi ibadat, tidur pun jadi ibadat. Ni kalau kita niat baik, niat bangun tidur, niat kita tidur, niat untuk menguatkan ibadat, untuk bangun di tengah malam, tidur pun dekat ibadat. Semua benda Allah Ta'ala nak bagi pahala, kan, kalau kita niat begitu. Ibadat badannya ni seperti sembahyang. Sembahyang ni dia panggil ibadat badannya yang menggunakan anggota badan. Sembahyang fardu, sembahyang sunat, itu banyak ibadat badaniyah. Sembahyang ni sebelum umat Nabi Muhammad pun dah ada sembahyang. Umat Nabi dahulu, umat Nabi Isa, Nabi Musa, semua ni umat yang dahulu sebelum Nabi Muhammad ada sembahyang mereka. Sembahyang yang tertentu, yang disyariat oleh Allah kepada mereka. Jadi syariat ni tak sama. Cuma yang asas sama. Nabi-nabi dan Rasul, agama manusia, ni'budullah, mengesahkan Allah, wajtanibu taghut, dan tinggalkan sembahan-sembahan yang lain daripada Allah seperti berhala. Itu sama. Itu tujuan yang sama Nabi-nabi dan Rasul yang terdahulu. Tapi syariat semua tak sama. Kalau syariat Nabi Musa dahulu, kalau umat dia buat dosa, cara untuk Allah Ta'ala nak terima taubat mereka adalah dengan membunuh sesama sendiri. Barulah taubat itu terlepas. Tapi umat Nabi Muhammad buat dosa banyak mana pun, dia ada taubat nasuha. Tak perlu sampai pangkat membunuh. Walaupun dosa besar, dosa berzina dan sebagainya, kalau dia taubat nasuha, Allah Ta'ala ampun. InsyaAllah Allah Ta'ala ampun semua dosa-dosanya. Ikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita buat dosa kita taubat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala hapuskan hak dosa itu. Lepas tu buat pula dosa maka hak dosa itu tetap dihapus. Bukan maksud buat dosa dosa timbul lagi. Ada. Buat dosa pula, taubat nasuha, maka Allah Ta'ala hapuskan dosa Buat pula dosa pula, maka dosa tak timbul dah, hapus. Tu cara Allah Ta'ala nak terima taubat. Dulu ada Bani Israel, dia telah membunuh 99 orang di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dia bunuh 99 orang, jiwa yang tak berdosa, jumpa bunuh. Lalu dia minta pandangan kepada seorang ulama Bani Israel. Dia kata, Allah Ta'ala terima dah taubat aku.
aku telah membunuh 99 orang. Dia kata dosa hang besar, bunuh orang 99 orang. Allah Ta'ala tak ampun dosa hang, dia bunuh pula kawan tu. Nak bagi fatwa kena video. Tidak kan? Kena ada helah sikit. Helah bagi dia bertaubat. Dia bunuh ulama tu pula. Cukup 100. 100 orang. Lepas tu ikut dan. Lepas tu dia jumpa pula seorang ulama. Adakah Allah Ta'ala terima taubat aku? Aku telah membunuh 100 orang. Jadi ulama ni dia cerdik, dia pandai. Dia kata Allah Ta'ala ampun dosa kamu. InsyaAllah Allah Ta'ala ampun semua dosa kamu. Kalau kamu nak bertaubat, kamu pergilah satu kampung ni ada orang dia buat ibadat tarikat kepada Allah Ta'ala. Dia pun pergilah kepada satu kampung tadi yang ditunjuk oleh ulama. Pergi sampai dekat kampung tu, malaikat maut cabut nyawa dia, mati. Mati. Tapi dia niat nak bertaubat dah. Sampai tempat tu dekat dah, hanya sejengkal, kata orang sejengkal. Cabut nyawa, mati. Maka berlaku pertelingkahan di kalangan malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab kata, aku nak ambil dia. Nanti masuk dalam neraka sebab dia bunuh mati orang. Malaikat rahmat kata, tak boleh. Dia main kampung ni nak bertaubat. Malaikat bertelingkah. Allah Ta'ala hantar seorang malaikat yang ketiga. Malaikat, nanti tengok dua malaikat tu duk selingkah, duk selai. Nak bawa tahu nak pergi mana? Syurga ke neraka? Laqisu bainal ardain. Kata Allah kepada malaikat, malaikat, hang ukur negeri mana yang lebih dekat antara negeri yang buat maksiat dengan negeri yang nak taubat. Malaikat ukur. Ada situ ukur lah. Ukur cara malaikat dia tahu macam mana. Ukur bimak, maka negeri yang dia buat ibadat tu dekat sejengkal. Dia lebih sejengkal daripada negeri hak yang buat maksiat tu. Maksudnya lebih sejengkal. Maka kata malaikat rahmat, dia di kalangan ahli syurga sebab lebih jengkal. Ukur bimak kan lebih. Kalau hak ni mungkin 10, yang ni 15 lah, macam tu lah, lebih. Maka dia masuk di kalangan ahli syurga. Begitu juga Arab Badui. Dia satu hari Arab Badui ni jumpa Rasulullah. Ketika Rasulullah nak pergi benah peperangan. Arab Badui bukan tahu apa pun. Dia kata, ya Rasulullah, terang kepada aku Islam tu dia. Nabi pun terang Islam, yang Islam. Lepas terang Islam, Arab Badui itu mengucap masuk Islam. Lepas tu dia pun pergi berjihad, syahid pula. Dan dia tak pernah sembahyang walaupun satu rakaat. Disebabkan syahadah, pergi berjihad, syahid, dia masuk syurga Allah Ta'ala. Tu keampunan Allah. Maksudnya kalau orang bukan Islam, dia masuk Islam, dosa tu Allah Ta'ala hapus semua, bersih, tak ada apa, suci. Tu tak perlu dia nak qada apa, tak ada apa dah, sebab bersih. Seperti semayang. Semayang ni apa dia? Aqwalun. Beberapa semayang ni dia ada ta'rif. As-salatu lughatan. Solat. Semayang tu pada lughah. Ad-du'a adalah makna doa. Semayang kita buat ni, dia ada dua pengertian. Ta'rif pada bahasa, ta'rif pada syarak. Pada bahasa mana doa. Maksudnya, kalau pada bahasa mana doa, semua anggota kita doa mereka. Kita rokok, kita sujud, kita iktidak, tahiyat akhir, tahiyat awal. Semua itu menjadi doa. Jadi menjadi doa, kena buat elok. Ni takbir ikut dan, rokok ikut dan, tak ada tamanina. Macam mana Allah Ta'ala nak terima semayang kita? Semayang pun buat lebih kurang. Orang semayang 10 minit, dia semayang 2 minit.
Nah, pemakninah tak ada, apa pun tak ada. Rokok pun laju, yang tidak pun laju, tak ada pemakninah. Kalau semayang tidak ada pemakninah, semayang tu tidak sah. Tak sah. Sekurang-kurang pemakninah apa dia? Subhanallah. Kalau kita rokok pun, sekurang-kurang pemakninah subhanallah. Ni pemakninah pun tak ada. Macam di Indonesia Hatman Tarawih 23 rakaat berapa minit? 2 minit. 7 minit. 7 minit lagi. Tak apa tanya mimpi sebabnya. Lepas apa saya balik mana? 7 minit. Tapi tempat tu pondok no. Pondok. Puluh-puluh tahun dah. Anak cucu dulu ni. Tapi yang hak untuk tu boleh ikut. Hebat. Tapi tak ada sakit apa tu. Laju. Tak, memang yang terawih di dunia. Lah. Itu pada bahasa. Pada syarak semuanya apa dia? Aqwalun, beberapa perkataan. Iaitu apa dia perkataan? Rukun qauli. Jadi rukun qauli ni kena dengar lah. Apa dia rukun qauli? Takbiratul ihram. Sekurang-kurangnya kita dengarkan telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ni tak dengar, tak sah sebenarnya. Tadi kita tengok orang yang tak sebelah kita kan. Tak dengar. Tak boleh, dia kena kita sebut Allahu Akbar, dengar kepada telinga sendiri. Ni tak kena lafaz. Kalau tak lafaz, dia niat tak sah sebenarnya rukun qauli. Dia ada rukun qauli, dia ada rukun fi'li, dia ada rukun qalbi. Ada rukun sembilan 13, ada bagi 3, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qalbi apa dah? Niat. Niat tak boleh rukun qalbi. Niat. Benda lintasan. Lintasan dalam hati kita sembahyang maghrib rakaat, masuk dia mai. Tak boleh tu. Tapi hak qauli ni rukun. Qauli rukun yang jelas. Perkataan. Jadi kena dengar ni dengan ngeri. Oleh kata semayang tak boleh diam, tak boleh rukun qauli ni kena dengar lah. Allahu Akbar. Untuk dengar diri kita sendiri. Kalau imam dia kena takbir, dia orang belakang ni dengar sah sama. Dia kata dia takbir Rasul ihram. Qauli. Aqwalun, beberapa perkataan, wa af'alun, beberapa perbuatan. Semayang. Takrif semayang. Muftatahatun bitakbir, dimula dengan takbiratul ihram. Sebab apa nama takbiratul ihram? Takbir untuk mengharamkan benda yang sebelum semayang. Sebelum semayang semua halal. Makan halal, minum halal, bercakap halal, ketawa halal. Tapi dalam selepas takbiratul ihram semua jadi haram. Makan haram, minum haram, cakap haram. Sebab tu dia makan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang sebelum takbiratul ihram. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa muftatahatun bitaslim, disudahi dengan salam. Salam iaitu kiri dan kanan. Dalam mazhab Syafi'i, salam yang pertama wajib, yang kedua sunat. Mazhab Hambali, hak pertama wajib, hak kedua wajib. Syafi'i ni hak pertama wajib, elok-elok dia nak bagi salam belah kiri, dia terbatal. Yang sah tak? Sah. Sebab apa? Sebab hak wajib selesai dah. Sebab hak wajib dah selesai dah. Disudahi dengan salam bisyara'ita maksusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu maksud sembahyang.
Semayang mayat pun macam tu juga. Nah, dia ada takbiratul ihram. Ada takbir, 4 kali takbir. Dan mesti ada uduk pula. Ada uduk. Semayang mayat pun kena ada uduk juga. Ada pendapat kata semayang mayat tak kena ada wuduk. Bisa dengar? Dengar? Sebab mereka kata semayang tu bacaan, doa-doa, zikir. Tak perlu ada wuduk. Ada mereka sebut tu. Itu hak yang kata semayang mayat tanpa tak ada wuduk itu pendapat wakil lah, pendapat setengah ulama. Bukan pendapat yang masyhur, bukan pendapat yang muktamad. Pendapat individu, pandangan saja. Jadi kita nak pegang mana? Pegang pendapat yang muktamad, yang masyhur. Majoriti ulama nyatakan semayang mayat pun kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk mudah sangat. Kulak tanda lepas berak semayang mayat tu mesti orang. Kita nak semayang nak bagi Allah Ta'ala ampun dosa dia. Sedangkan kita pun tak bersuci. Kalau kita fikir macam tu pun, logik akal pun tak boleh. Tak ada ajak. Kita nak ngandap Allah, nak bagi Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kena ada wuduk lah bersih. Syukur. Kena ada. Takbir. Lepas tu sujud. Salam. Ada. Semayang seperti semayang puasa. Puasa pun ibadat jenis badan. Tak makan, tak minum berlapak daripada pagi sampai tenggelam matahari. Jadi kita nak bulan puasa dekat dah. Ini berapa jam? 14. Cepat lah. 14. Jadi Syakban pula cepat. Bulan puasa seronok noh. Seronok dah mana? Jawapan cepat dah. Seronok ketika nak makan noh. Seronok. Bahkan jenuh. Beli semua dah. Semua dah kan? Kena iyak tirak 2 tu. Hilang habis. Puasa. Sebab tu kalau kita puasa nak, kita tak mau bagi apa nama, dahaga lah. Kita baca surah Inna a'tainakal kautsar, kita amal. Surah tu insya-Allah kita tak dahaga lah. Kalau bulan-bulan puasa tu dahaga. Amal surah tu baca semayang, puasa. Jadi ibadat puasa ni ibadat badaniah, ibadat jenis badan kita kena puasa. Siapa yang rajin puasa dia sihat. Nabi kata sumu tasihu. Puasalah kamu sihat. Tapi kalau bulan puasa semua orang boleh puasa. Sebab apa? Sebab semua puasa kedai tutup. Kalau bukan bulan puasa, kita nak cari orang yang puasa sunat memang jarang-jarang. Kadang-kadang apa ya tu? Kadang-kadang dia tengok lalu. Jadi puasa sihat. Tapi bukan bulan puasa, kita nak puasa sunat tu cabaran. Cabaran besar. Hari kita keluar rumah, pergi kedai jumpa kawan. Mas, duduk kedai nasi kandak pula. Kena tenang pula. Mas, hati ada tahan tu. Tengok bulai kari ni. Allah kaya. Saya pun sabar sedikit. Berapa kali dah dapat tengah hari. Pipi kantin dah. Pergi rokok kantin pula dah. Kalau tak tahu, tak apa. Tengok sedap. Kehulah.
Kan ada di rumah kot. Sampai petang. Kalau tulak macam tu lah. Cabaran tinggi. Sebab kita tengok orang makan, kita tak makan. Di situ cabaran tu. Kalau bulan puasa tak apa sebab semua puasa. Kedai tutup kalau kita rajin puasa sunat, kita sihat. Sihat. Puasa hari apa? Hari Isnin dan Khamis. Boleh buat dua tu pun tak apa lah. Tapi nak buat tu lah. Tapi dia kena pakai. Suami kena pakai dengan isteri. Isteri pun kena pakai. Kadang-kadang dia, isteri ni pun dia harap kita. Dia kata abang, berpuasa sama, saya semangat sikit. Pakai dia tu. Anak-anak tak apa lah. Atau isteri ni. Kalau suami puasa, isteri puasa. Jadi semangat. Dia pun semangat sebab kita puasa. Kita pun semangat sebab dia puasa. Tapi dia pun nak puasa sunat, kena minta keizinan suami. Kalau suami tak izin, tak boleh. Tak boleh. Dia izin boleh, tak izin tak boleh. Kena taat pada suami. Dia tak boleh puasa juga, tak kira aku nak puasa. Tak boleh puasa wajib tak boleh lah. Hak sunat ni nak minta izin kat suami dulu. Sebab apa? Sebab suami ni dia ada hajat, ada keperluan. Mana tahu keperluan dia kita tak tahu. Malam ke siang tak terkena, kena minta izin. Itu puasa. Nafsumu tasihu. Puasalah kamu sihat. Kalau kita nak puasa hari Jumaat, boleh. Tapi makruh. Kalau kita puasa Jumaat tinggal, dia mesti ada kawan dia. Iaitu sama qabla au ba'dahu. Kita puasa sebelum hari Jumaat ataupun selepas hari Jumaat. Sebab dia kena ada guru dia. Kalau ada guru dia, ada kawan, tak makruh. Maksudnya kalau kita nak puasa hari Jumaat, kita kena puasa hari Khamis. Ataupun puasa hari Sabtu sebab dia kena ada kawan. Maka tak makruh lah. Kalau puasa hari Jumaat saja, makruh. Makruh. Kalau kita nak puasa hari Sabtu saja, tak boleh, Nabi larang. Kalau kita nak puasa hari Ahad saja, pun tak boleh, Nabi larang. Sebab apa? Meraihkan hari Yahudi Sabtu. Meraihkan hari Kristian Ahad. Tapi kalau puasa dua-dua kali, Nabi tak larang. Maksudnya tak meraihkan mana-mana. Sebab dia puasa kali. Kok dah semangat puasa. Orang dulu dia puasa penuh. Sejak Syaban Ramadan. Dia menghadapi Ramadan tu. Puasa haji. Haji ni ibadat badaniah juga. Yang menggunakan badan kita. Sebab tu orang nak pergi haji ni, orang kena pergi muda-muda. Nak pergi muda macam mana? Dia kena ikut dia punya ni dia. Lagi tak sampai lah 60, 70 tak ini. Dan lain-lainnya. Dan juga ibadat qauliyah, ibadat yang dikerjakan oleh lidah. Apa dia? Seperti berzikir. Berzikir itu ibadat yang jenis lisan. Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir yang kita kata sempurna lah. Tasbih ada, takbir ada, tahmid pun ada, tahlil pun ada. Kita ambil itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sebaik-baik zikir daripada la ilaha illallah. Itu sebaik zikir. Dan zikir ni, kita nak zikir kena hadir makna dia. Maksudnya kita zikir, kita kena ingat Allah, ingat kebesaran Allah, ingat hari akhirat, baru dapat pahala. Kalau kita zikir, hati kita duk banyak kedai. Dia tahu. Duk tanya pasal malam, duk tanya kedai roti canai lah apa semua. Yang mulut sebut subhanallah, 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 itu iman yang hebat lah. Zikir dia sedap. Saya tak tahu hati dia macam mana, berminyak mata. Maka tak dapat pahala. Sedap
tak saja mulut tapi hati dia banyak kedai. Kedai ni dah tutup dah ni. Tak dapat pahala. Kena habis hati ni. Tapi hati kita tak boleh tahu dah hati dia habis ke tak habis. Kecuali Allah Ta'ala, kita tangkap baik, hati dah habis tu. Nampak kuat sangat tu. Tapi kalau baca Quran, hati lalai. Baca Quran, zalika apa? Allazina yu'minuna bil ghaib, baca Quran, hati dia ingat ni pasal malam. Tetap dapat pahala penuh. Itu baca Quran lagi. Ataupun selawat. Dia selawat, hati yang selawat, tapi hati lalai pun dapat pahala penuh. Tapi kalau berzikir tadi ni, kalau hati lalai, tak dapat pahala. Hebatlah kawan tu. Dia berzikir sampai 300. Tapi hati lalai. Penat saja. Dia kena tahu je lah. Kan? Kalau aku zikir panjang-panjang ni, hati lalai ni. Hati dia spesial lah. Ingat sana, ingat sini. Zikirlah 30 tapi hadir. Yang mana baik? Seperti berzikir, beristighfar. Istighfar. Kita istighfar berapa kali? 3, 6, 9, 12. 15 kali ni, no? 15. Subuh 3 kali, lahak 3 kali, 15 anak? 15. 15 kali nak lebih tak lebih. Boleh lebih. Nabi istighfar setiap hari 70 kali. Riwayat kata 100 kali. Tu Nabi. Kita istighfar disebabkan kita ni ada dosa. Nabi istighfar, Nabi tak ada dosa. Nabi memang bersih, tak ada dosa. Sebab apa Nabi istighfar? Sebab Nabi istighfar, Nabi mengelakkan daripada jatuh dalam dosa. Istighfar Nabi lain, istighfar kita lain. Istighfar pun kena hadirkan makna di astaghfirullahalazim. Yang lebih baik lagi, kita sebut penghulu istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta sampai habis. Itu kena hafal lah. Istighfar biasa ni semua kita ingat. Jadi kita nak taubat pada Allah, tak perlu payah. Tak payah istighfar, astaghfirullahalazim. Hati kita menyesal, tak kembali kepada dosa dah. Maka taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Berselawat atas Nabi. Selawat pun ibadat jenis lisan. Selawat ni ada yang panjang, ada yang pendek. Ikut tentuan perempuan lah. Nak ambil yang kalau bahasa rajin, selawat hak panjang. Kalau bahasa segan, ambil hak pendek. Kalau ambil hak pendek ni, kita kena sebut bagi lengkap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baru lengkap. Dia ada selawat dan dia ada salam dan dia ada sayyidina, lengkap. Kalau selawat tanpa salam, makruh. Allahumma salli ala Muhammad, makruh. Kecuali selawat itu, sirah selawat itu datang daripada Nabi sendiri. Kalau tanpa salam, tak makruh. Kalau selawat itu dikarang oleh ulama-ulama, kalau tak ada salam, makruh. Kalau sebut Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kena ikut nahu dia. Kalau fi'il madhi, akhir dia madhi. Kalau awal dia amar, fi'il amar, wasalli, akhir dia pun amar juga. Amar juga. Macam tu juga kita berdoa pada ibu apa? Kita berdoa nama Allah maghfirlana waliwa lidina. Kalau waliwa lidina termasuk ayah kita, kawan kita, kawan kita hampir habis. Sebab waliwa lidina. Beza dia. Kalau waliwa lidaina, dua ibu kita saja. Kawan kita tak masuk. Tu dia punya cara. Yang akhir dia
wali-walidina, dia termasuk habis. Ayah kita, takwan kita, ayah pertawan kita sampai ke atas. Nah, warhamhum wa kama rabbauna sirara. Kalau untuk dua ibu bapa kita saja, takwan tak termasuk. Kita baca Allah maghfir lana dzunubana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ada seorang dia tukar Allah maghfir lana dzunubana waliwalidina warhamhuma. Jadi sekali nanggung dia tidak. Orang dengar tak apalah, tapi hakikatnya dia punya nanggung dia salah, dia silap. Kan? Wali-walidina termasuk ayah tawan kita, ayah tawan kita. Lepas tu warhamhuma khusus kepada ayah kita saja, takwan termasuk pula sebab nanggung dia silap. Itu dia nak ketang payah lah. Sebab tu dia nanggung dia. Kalau wali-walidaina di atasnya musanna, dua ibu bapa kita, warhamhuma kama rabbayana saghira. Kalau ramai takwan kita, ayah takwan kita, rabbauna sighara. Selawat dan Nabi. Ambil pendek boleh, hak panjang pun boleh juga. Kemudian tilawatul Quran. Tilawah Quran ni pun dia panggil ibadat lisan. Ibadat jenis lisan. Kita baca Quran dalam sembahyang, di luar sembahyang, kan? Maka dia memerlukan wuduklah. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh sentuh Quran kecuali orang yang ada wuduk. Tapi kalau kita tak ada wuduk, kita tak sentuh. Orang buka, kita baca, wuduk tak ada, boleh lah. Tapi kalau sentuh, mesti ada wuduk. Ataupun dia sentuh, dia pegang penunjuk. Dia tak ada wuduk, dia pegang penunjuk, dia tunjuk. Pun tak boleh, haram. Sebab dia berkait. Dia tunjuk, sentuh Quran. Ataupun kita pegang tafsir. Yang mana tafsir tu, huruf yang bukan Quran tu lebih banyak daripada Quran. Macam tafsir Jalalain ke, tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir yang mana tafsir jumlah huruf Arab itu lebih banyak daripada huruf Quran. Itu boleh kita pegang tanpa wuduk. Tanpa wuduk. Tapi tak ada tafsir Arab ni, tak ada. Tak apa. Tak ada wuduk tak apa. Itu bukan dalam Quran hak asli. Itu digital. Tak ada wuduk, kita pegang tu kita buka ya si wal Quran kita tak ada wuduk pun tak apa. Sebab dia bukan dinamakan Quran. Sebab dia digital. Tapi kalau kita masuk tandas, kita buka, dia keluar suara Yasin, haram balik. Ataupun kita masuk tandas, tiba-tiba kita jumpa ada tulis ayat Quran dalam Quran, ada ayat Quran ni. Tapi duduk tengah qada hajat, buat macam mana? Dia nak ambil handphone, dia tengok, ada tulis ayat Quran. Duduk tengok qada hajat. Cara dia bulan mulut, dengar. Jadi dia dalam tak apa. Macam tu juga. Kalau dia keluar suara dalam tandas, jadi tak boleh lah. Dan kanak-kanak yang tak memayis, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun bukan mayis. Memayis ni umur 7 tahun. Kanak-kanak yang memayis umur 7 tahun, dia boleh pegang Quran tanpa ada sembahyang. Sebab apa? Dia ta'lim untuk belajar. Boleh. Mazhab Syafi'i boleh juga.
Umur 7 tahun tu masa main, dia boleh beza di antara baik dan tak baik, dosa pahala ni masjid. Dia tahu masa main ni dia boleh dia pandai dah. Dia pandai untuk nak qada hajat, nak bersih diri, semua pandai dah. Itu main. Jadi orang main umur 7 tahun ke atas ni, dia boleh pegang Quran tanpa uzur sebab nak belajar. Tapi kalau umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, hak kecil duduk bangkok ataupun baru berjalan, dia pegang Quran, dia pegang Quran haram. Sebab apa? Sebab bermain-main dengan Quran. Dia jadi menghina balik tak boleh. Kalau orang perempuan dia mesti niat zikir. Tapi sebaik-baiknya tak payahlah. Baik-baiknya dia yang ikhtiar, yang cermat dia tak perlulah kan. Masa elok, masa tak main haid tak baca pun. Main haid dia selalu nak baca. Dah juga kan. Tapi ada pendapat mengatakan niat zikir, dia baca Quran niat zikir boleh. Tapi yang cermat dia bagi berhati dululah. Berhati dulu, baca, nak baca macam-macam kan. Sebab tu orang puan yang mahal, dia semata-mata menjunjung perintah Allah, dapat pahala orang, dapat pahala. Semata-mata menjunjung perintah Allah SWT. Ingat perempuan, bulan puasa ni aku nak puasa penuh. Aku nak puasa penuh. Tak ada gangguan. Mahal apa? Maka dia guna kaedah baru lah ni, cucuk tak bagi melambatkan haid. Harus boleh. Tapi pandang ulama, sebaik-baiknya ikut fitrah. Bagi darah haid keluar, darah penyakit, dia tak buat apa? Penyakit. Selak semua, darah keluar, dia sihat balik. Tilawatul Quran, membaca Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadat umatku kata Nabi, qiraatul Quran, baca Quran. Tak faham pun baca Quran. Bukan suruh hafal, suruh baca. Kalau suruh hafal, pakai tak ada lah. Lari hati. Kalau suruh baca pun tak baca. Bukan contoh ala orang lain, tempat lain. Orang mana tak tahu. Kalau kita boleh baca betul-betul tak berdoa. Macam mana? Kalau kita boleh baca, kalau tak berdoa. Kena belajar. Kalau tak boleh baca juga dosa lah. Tapi kena belajar lah. Tapi dalam belajar, dia tersalah, dia dimaaf. Sebab belajar. Tapi kalau tak belajar, duk rasa pandai, tapi tak mahu belajar, dosa. Duk tengah belajar, duk ajak effort apa semua, ada tersalah, maaf. Ni maaf tak semua. Walaupun dia belajar kepada ustaz, dia belajar baju. Jadi dia kena kepada ahli dia. Dia kena belajar kepada ahli Quran. Kalau dalam ni juga. Kalau ni ada ahlinya juga. Banyak cara online. Tapi tak sama. Kita belajar salah ni. Betul-betul. Dia boleh tengok tanggung macam ni. Hati dengar boleh lah. Dia tak sama. Kan? Tak apa. Dia ada salah. Ini ahli tu. Ada satu cerita dulu ni, ada satu saya kata dah tak?
Tak tahu lah, dia pun lupa dah. Dia mana pun tak tahu dah. Ada satu hamba Allah ni, dia jalan tepi kubur waktu malam. Tiba-tiba dia lihat ada satu kubur tu bercahaya. Kubur dia baru meninggal. Bercahaya kubur dia. Cahaya naik. Kubur dia tidak. Duk itu dia cari. Dalam kampung tu, siapa dia ni? Siapa dia? Sudah. Damai. Damai. Duk itu dia cari. Dia cari. Siapa dia ni? Dia cari orang abang. Dia tu suami kepada sipulan-sipulan. Dia pergi cari isteri dia, bekas isteri dia, janda lah. Pergi cari. Dia kata, semalam ni aku berjalan pergi kubur, tengok kubur tu cahaya. Tu kubur suami kamu ke? Perempuan dia kata, tu suami aku lah. Dia kata, amalan suami kamu ni, amalan apa yang hebat sangat ni, sampai kubur bercahaya ni. Dia kata, betul ke? Suami aku ni bukan pandai baca. Baca tak boleh, tulis pun tak boleh. Orang kampung biasa. Duk jadi tukang sapu sampah ya. Orang kampung. Tak nak pandai. Bagi buruk. Cuma perempuan dia kata, suami aku ni, walaupun dia tak boleh membaca dan menulis, setiap malam sebelum nak tidur, dia buka Quran lama ni. Dia tengok Quran tu, air mata turun membasahi. Semua dalam Quran 30 juzuk tu, semua huruf dia kembang habis. Sebab apa? Sebab dia buka Quran, dia tengok, ayat mata jatuh. Maksudnya dia kasih kepada Quran. Dia nak baca, tak pandai, tak boleh. Dia tengok, dia kasih, ayat mata jatuh, kembang habis. Sebab tu saja Allah Ta'ala mulia kubur dia, jenazah dia. Tapi hak boleh baca, kena baca lah. Jangan bodoh hukum macam dia. Dia kata, tak betul-betul putih, buka-buka tengok. Berarti dia tak boleh. Tengah baca, Allah Ta'ala tahu. Hafal nak baca, tak baca. Tapi kalau kita tengok pun dapat pahala lah. Kalau baca, lagi banyak pahalanya. Dapat. Dapat. Dengar orang lupa pun dapat dosa. Bukan dapat dia. Ya lah. Ada satu hamba Allah ni cadar baik. Surah Yasin. Cadar dulu. Lupa ni. Apa dia? Hamba Allah ni hidup dia siang malam baca Yasin. Mungkin dia sikit Al-Quran, kita baca surah Quran kan. Dia baca Yasin semua. Setiap hari, setiap malam baca Yasin. Jadi macam darah daging dia dah. Tak Yasin. Ketika dia nak meninggal, malaikat maut nak main cabut nyawa dia, dia tinggal dia ni. Hebat lah. Jangan duduk tengah handphone. Duduk tengah handphone dia memang je. Itu kena panjang tu. Kena panjang tu. Malaikat maut dia tengah duduk baca satu ayat. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku berada di atas jalan yang sesat. Mati. Jadi orang kampung, orang kot sini duk viral dah. Pakcik tu masih sesat. Awak dia baca ayat yang membuatkan aku berada di jalan yang sesat. Pakai viral habis, masih sesat. Kan benda tu qada-qada dari azali, nak mati bila semua. Duk malam tu anak dia mimpi. Allah Ta'ala bagi mimpi. Ayah dia kata kepada anak, hai anakku, awak kamu zahati.
Ayah mak kau susah hati. Mereka kata ayah masih sesak sebab baca ayat tu. Mereka macam nyawa. Hai, itu ayat dia kata. Ketika mana aku dalam kubur di alam barzakh malam yang pertama, malaikat munkar nakir mai tanya aku, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Ayah dia jawab surah Yasin yang selepas tu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu, fasma'un, dengarkanlah. Oh, hebat tu. Kelebihan tu. Lepas ayah dia jawab soalan munkar nakir, "Ma rabbuka?" Ayat dia sama surah Yasin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Malaikat tu sambung balik surah Yasin yang lepas tu pula. Lepas tu boleh? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qila dukhulil jannah. Masuklah, dikatakan masuklah ke dalam syurga Allah. Lepas tu ayat dia sambung pula surah Yasin. Ya laitani taqaum. Ya. Qila dukhulul jannah ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mudah-mudahan kaum aku tahu dengan apa yang Allah Ta'ala ampunkan dosa aku dan aku dimasukkan di kalangan orang-orang yang mulia. Maksudnya ada kelebihan dia surah Yasin. Sampai ke pangkat tu lah. Malaikat boleh sambung balik surah Yasin tu. Sebab tu surah Yasin ni kita disuruh baca tiap-tiap malam. Baca Yasin tiap-tiap malam. Barang siapa yang baca surah Yasin tiap-tiap malam, Allah Ta'ala ampun semua dosa dia. Kecuali dosa syirik tak diampun. Kita disebabkan malam lain sibuk, kita baca Yasin malam Jumaat. Itu umum. Man qara'a surat Yasin fi awal sadrin nahar qudiyat hawaijuh. Barang siapa yang membaca surah Yasin tiap-tiap pagi, lepas subuh baca Yasin, baca Yasin. Jangan tinggal. Siapa? Sebelum subuh. Lagi baik. Lagi baik. Dikira pagi dah tu. Sebelum subuh. Sadrin nahar ni pada awal-awal pagi lah selepas subuh. Kalau sebelum subuh pun lagi baik lah. Kira pagi juga. Dia 12 kacat tu. 1, 2, 3 tu kira pagi dah. Barang siapa yang baca surah Yasin tiap-tiap awal pagi, qudiyat hawaijuhu, ditunaikan semua hajat kita. Kita nak buat kerja apa, nak apa nama kerja buat kita banyak hajat kan, ditunaikan. Sama mana ni? Dibuka surah lain. Dan sebagainya hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Jadi kita ibadat lisaniyah, ibadat badaniyah, ibadat lisaniyah kita buat kerana Allah, bukan kerana benda-benda lain. Buat ibadat pun kerana Allah baru dapat pahala. Kalau buat kerana lain tak dapat pahala. Oleh itu, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillah.